Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini analisis Awani. Lebih sebulan PRU 13 sudah pun berlalu. Tumpuan rakyat kini di seluruh negara bertumpu kepada sidang Dewan Rakyat yang bakal berlangsung pada 24 Jun ini. Jadi keputusan PRU 13 jelas menunjukkan bahawa rakyat semakin serius, semakin vokal, semakin matang menunjukkan mereka ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi negara. Dan mereka juga mengharapkan kepercayaan dan juga tanggungjawab yang tinggi kepada ahli Parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri yang sudah pun dipilih. Bagaimana kita melihat kualiti dan juga isi sidang Parlimen ke-13 ini. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Saya tidak kesorangan pada petang ini, Zulfitri Yusof bersama saya. Tetapi semua tamu-tamu kita akan kita dapat hubungi melalui talian telefon. Kita bermula dengan saudara Wan Saiful Wan Jan, Ketua Pengarah IDETS. Assalamualaikum Wan Saiful. Assalamualaikum. Apakah yang saudara akan kataupun lihat secara serius dalam kita melihat sidang Parlimen ke-13 bermula 24 Jun ini? Pastinya kualiti perdebatan menjadi tumpuan dan satu lagi bagaimana kita melihat proses demokrasi berjalan secara kata paling demokratik. Aspirasi untuk melihat lebih banyak jawatankuasa Parlimen misalnya untuk mengelakkan partisan dalam setiap polisi-polisi utama dibincangkan di Parlimen. Mungkin saudara Wan Saiful ada pandangan tersendiri tentang ekspektasi terhadap sidang Parlimen ke-13? Ya, saya mengharapkan agar sidang Parlimen kali ini dan seterusnya lah untuk masa hadapan sekalipun, saya mengharapkan agar semua persidangan berjalan dengan lancar dan perdebatan yang kita harapkan adalah perdebatan yang berkualiti, bukan lagi perdebatan yang semata-mata berteraskan saya di pihak parti A, you di pihak parti B, maka saya sentiasa tidak bersetuju dengan apa yang dibentangkan oleh parti lain. Dan kita harap supaya pembentangan adalah perdebatan adalah berdasarkan kepada isu-isu dasar-dasar yang penting untuk negara dan supaya kualiti perdebatan juga dapat ditingkatkan. Ya, saudara Wan Saiful, kita juga ingin melihat bagaimana setiap kementerian benar-benar bertanggungjawab dan mampu menjawab segala pertanyaan ataupun persoalan yang bakal diajukan oleh setiap ahli Parlimen dan pastinya shadow cabinet yang diimpikan oleh semua rakyat diwujudkan di kalangan pembangkang. Tetapi Wan Saiful ada interpretasi tersendiri tentang shadow cabinet di Parlimen ini. Ya, saya merasakan bahawa shadow kabinet ini adalah satu perkara yang amat penting untuk diwujudkan. Kabinet bayangan ini adalah satu perkara yang penting untuk memastikan ada check and balance, ada accountability yang kita boleh tuntut dari pihak kerajaan. Tapi sebenarnya ramai pihak yang menuntut supaya Pakatan Rakyat atau pihak pembangkang yang mewujudkan kabinet bayangan. Bagi saya ini satu pandangan yang agak kurang tepat. Sebenarnya tanggungjawab mewujudkan kabinet bayangan adalah terletak di bahu kerajaan yang memerintah. Kerana kerajaan mesti memastikan bahawa pentadbiran dan perjalanan urusan kerajaan berjalan dengan penuh check and balance. Dan untuk memastikan wujudnya sebuah kabinet bayangan yang efektif, maka peruntukan dan resources yang sesuai perlu diberikan oleh pihak kerajaan. Bagi saya adalah tidak logik sekiranya kita menuntut pembangkang mengadakan kabinet bayangan tetapi tidak ada sebarang resources, tidak ada sebarang dana yang diperuntukkan untuk membolehkan kabinet bayangan diwujudkan. Ini seolah-olah Perdana Menteri melantik menteri untuk menjalankan tugas tapi kata kat dia, okey, you jadi menteri tapi saya tak bagi you kursi, tak bagi you meja, tak bagi you pejabat, tak bagi you pegawai, tak bagi apa-apa untuk menjalankan tanggungjawab tapi mengharapkan supaya tanggungjawab dijalankan. Jadi ini adalah satu perkara yang tidak tepat. Jadi untuk memastikan kabinet bayangan dapat diwujudkan dan dapat berfungsi dengan efektif, maka amat penting langkah pertama yang diadakan ialah agar kerajaan mengatakan bahawa ada peruntukan yang akan diberikan untuk membolehkan kabinet bayangan dibentuk dan mereka boleh employ petugas-petugas, pengkaji-pengkaji untuk menjalankan kajian yang sewajarnya. Wan Saiful, Zulfitri di sini, Wan Saiful. Dalam salah satu artikel yang Wan Saiful pernah keluarkan sekitar awal tahun ini mengatakan bahawa sistem parlimen kita mewarisi sistem parlimen Westminster dan di mana di sana di UK pun ada masalah yang sendiri dengan sistem yang sudah ada dan kita ada masalah yang lebih besar lagi kalau di sini. Kalau kita bercerita mengenai check and balance itu mungkin daripada segi pemilihan ahli politik kita dan sebagainya untuk melihat pertentangan idea dan juga penghujahan isu dan juga hujah di Dewan Rakyat agak sukar untuk melihat ahli-ahli politik ini bercerita dengan tanpa partisan dan sebagainya. Pandangan Wan Saiful untuk persidangan Parlimen kali ini bagaimana kita dapat melihat bahawa
ini adalah satu realitinya agak sukar untuk mendengar perdebatan-perdebatan yang non-partisan di Dewan Rakyat, Wan Saiful. Ya, pertama sekali kita kena faham bahawa nama jawatan yang diberikan kepada ahli parlimen dia, namanya ialah wakil rakyat. Maka wakil rakyat sepatutnya mewakili suara rakyat. Ya. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia ialah kita tidak mempunyai wakil rakyat, kita mempunyai wakil parti. Yang mana tidak pernah berlaku lagi saya rasa dalam sejarah parlimen kita, mungkin dalam masa 10-20 tahun kebelakangan ini tak pernah berlaku satu keadaan di mana ada pertentangan yang betul-betul serius antara wakil-wakil daripada parti politik ini terhadap apa yang dibentangkan oleh parti politik itu sendiri. Ini kerana kuasa whip di parlimen hampir setiap masa digunakan untuk memastikan bahawa wakil-wakil rakyat itu tidak mengundi di parlimen mengikut perkiraan mereka masing-masing, tapi mereka sentiasa menurut perintah dari pihak atasan. Jadi bagi saya ini satu perkara yang amat tidak sihat. Ini saya pernah tulis satu artikel yang mengatakan bahawa ini proses pemandulan parlimen kita. Apa yang lebih baik ialah memang betul ada masa-masa tertentu kerajaan mesti menggunakan kuasa whip untuk memastikan ahli parlimen mereka mengundi dengan sewajarnya. Tetapi sepatutnya penggunaan whip ini dikurangkan dan sebanyak mungkin dibiarkan ahli parlimen mengundi berdasarkan concern masing-masing supaya mereka boleh mewakili suara rakyat mereka tersendirilah. Tetapi di waktu yang sama saya perlu jelaskan juga bahawa parlimen kita dibina dengan wujudnya dua pihak, iaitu pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Maka amat penting agar pembangkang menjalankan tanggungjawabnya untuk membangkang. Dalam kita mengatakan bahawa kalau boleh janganlah terlalu partisan dan sebagainya, tapi janganlah pula pembangkang sentiasa menyokong apa yang kerajaan buat. Kerana ini bukan tugas pembangkang. Kita memerlukan pembangkang di parlimen untuk membangkang dan menentang apa yang kerajaan buat, tetapi mencadangkan juga pada waktu yang sama, mencadangkan juga idea-idea yang lebih baik daripada apa ditimbulkan oleh kerajaan. Okey, terima kasih Wan Saiful, Wan Jan, Ketua Pengarah Ideas atas masa dan juga pandangan yang diberikan kepada kami dalam analisis awal ini. Kita perlu rehat sebentar Zul. Selepas ini kita ada dua orang tokoh lagi, tokoh Parlimen Muda, ahli Parlimen Muda yang sudah menang pada PRU13, Datuk Imohizam Ibrahim, ahli Parlimen Kuala Selangor, dan seterusnya kita akan bersama Profesor Madya Dr. Siva Murugan. Kita rehat sebentar. Jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saya bersama Zulfikri Yusof dalam analisis wani. Kita masih menumpukan sidang Parlimen ke-13. Kita bersama Datuk Imohizam Ibrahim, ahli Parlimen Kuala Selangor. Assalamualaikum Datuk Imohizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, sebagai ahli Parlimen baru untuk sesi ke-13 ini, pastinya agak mungkin saya nak tanyalah, perasaan macam mana? Nervous ke ataupun bagaimana? Saya menanti-nantikan persidangan Parlimen ini kerana bagi saya ini merupakan satu amanah dan tanggungjawab yang harus saya fikir membawa aspirasi dan harapan pengundi-pengundi di Kuala Selangor. Okey, Datuk, melihat kataupun kerancakan politik dan juga bagaimana rakyat bersuara pada PRU 13 pada 5 Mei lalu, pastinya inilah sidang Dewan Rakyat yang ditunggu-tunggu dan cerita politik terus kataupun berlangsung hingga ke hari ini, dan isu-isu yang pasti menjadi tumpuan dalam 16 hari terawal pada sidang Parlimen kali ini. Saya melihat antara perkara-perkara yang akan menjadi topik hangat di Parlimen ialah mengenai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR yang mungkin telah menjadi perbualan dan juga perbincangan di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Tapi bagi saya yang paling penting sekali ialah bagaimana kita membawa kematangan dan juga keintelektualisme di kalangan ahli-ahli Parlimen ini untuk kita membincang masa depan Malaysia dan juga realiti sebenar rakyat Malaysia, supaya apa yang kita bincangkan ini dapat diterjemahkan di peringkat mana yang kita wakili bagi saya di Kuala Selangor. Dan yang kedua mungkin berkaitan tentang taraf hidup rakyat, yang saya fikir ini menjadi perbualan yang begitu hangat juga di kalangan rakyat Malaysia, tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang peranan anggota polis keselamatan, dan di samping itu juga tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang kenaikan harga barangan sebagai contohnya
harga kereta telah dikurangkan, janji-janji pilihan raya yang mungkin menjadi perbualan topik yang begitu hangat di kalangan masyarakat umum. Saya fikir ini. Tetapi yang paling penting sekali ialah harapan saya ialah kita ingin menjadikan sesi parlimen ini sesi yang melambangkan kematangan, intellectualism dan juga menghormati institusi parlimen ini agar rakyat boleh bergantung harap supaya ianya akan menjadi satu medan perbincangan. Nama pun sidang parlimen dan mesyuarat. Dan saya fikir ini merupakan satu kaedah yang baik untuk ianya dapat diterjemahkan sama ada di segi dasar-dasar, perancangan dan juga perkara-perkara yang boleh menjadi titik perpaduan di kalangan seluruh ahli parlimen ini. Datuk, cabaran sebagai seorang ahli parlimen yang saya kira dalam kategori muda dan juga ahli parlimen pertama, sudah pasti hari ini ekspektasi rakyat itu cukup tinggi sekali dan bagaimana rakyat berpartisipasi dalam setiap isu dalam negara ini juga cukup meningkat dan ini dibuktikan dengan jumlah mereka yang keluar mengundi pada pilihan raya umum lepas. Jadi sebagai seorang ahli parlimen yang ingin bersidang dan sebagainya, bagaimana cabaran itu dibawa oleh Datuk sendiri dan membayangkan perkara-perkara bagaimana mungkin setiap satu suara secara idealnya itu yang digambarkan oleh rakyat, setiap satu idea daripada rakyat di kawasan dibawa ke Dewan Rakyat itu sendiri. Datuk, bagaimana cabaran itu digalas? Sesungguhnya perkara-perkara mengenai harapan rakyat yang telah disebut tadi, pertamanya boleh disuarakan mengenai soalan lisan dan juga soalan bertulis. Di samping itu juga dalam sesi pembahasan dan juga rang pembahasan undang-undang juga, segala perkara ini dapat juga boleh dibangkitkan dalam usaha untuk mendapatkan penjelasan dan juga membawa idea-idea baru dalam parlimen. Dan sesungguhnya saya lihat bagaimana partisipasi yang ingin dilakukan. Pertamanya sama ada ianya dibangkitkan dalam sidang parlimen. Yang keduanya mungkin kaedah yang difikirkan agak bersesuaian, iaitu dalam menyertai majlis-majlis yang berkaitan dengan sesi-sesi majlis pemasyarakatan. Di samping juga dalam konteks menyertai panel-panel yang mungkin dalam konteks parlimen, iaitu penyertaan terus secara detail dapat diberikan. Dan yang paling penting sekali ialah bagaimana kaedah partisipasi ini dapat diterima dan dibuka secara luas. Kerana bagi saya yang paling penting sekali, penyertaan itu harus menyeluruh. Jangan hanya melihat satu dua individu saja dalam sidang parlimen ini. Datuk, sebagai ahli parlimen baru pastinya ingin mengambil peluang untuk mengambil peluang berdebat, berhujah dan juga ruang-ruang masa yang begitu terhad sebenarnya untuk setiap ahli parlimen berpartisipasi. Tetapi sebagai persediaan, Datuk, adakah sudah ada backroom yang kuat untuk membuat penyelidikan dan mendapatkan data dan juga penyelidikan terkini tentang soalan-soalan dan isu-isu yang bakal diajukan di parlimen nanti? Dari segi persiapan itu, ianya akan melalui of course kajian yang mendalam. Soalan-soalan saya juga berkaitan tentang berbagai isu-isu pokok dasar-dasar yang boleh mendapat penjelasan lebih lanjut dan juga polisi-polisi dan juga kaedah penyelesaian yang cuba dilakukan oleh pihak kerajaan. Tetapi yang paling penting sekali ialah bagaimana kita boleh mengutarakan pandangan kita supaya ianya akan menjadi satu pandangan yang berguna untuk rakyat Malaysia dengar. Dan saya akui tentang tempoh had masa yang diberikan. Tetapi yang paling penting sekali ialah sama ada kita boleh berperanan dalam parlimen dan di luar parlimen. Yang paling penting pembawakan kita selaku ahli parlimen supaya ianya akan menjadi satu keyakinan. Dia membawa satu keyakinan terutamanya kepada generasi muda. Kerana bagi saya sama ada diberi peluang ataupun tidak, yang paling penting partisipasi. Dan di dalam parlimen pun boleh kita partisipasi. Di luar melalui forum-forum ataupun perbincangan juga kita boleh berpartisipasi. Dan sama ada dalam konteks ini saya fikir ruang lingkup dan juga ruang yang lebih luas terutama akan diberikan, ya, terutamanya bagi metengahkan lagi idea-idea baru terutama sekali dalam sesi kali ini. Dan ini yang saya akan cuba lakukan selaku ahli parlimen baru supaya ianya akan mendapat satu lagi anjakan dan juga ruang-ruang baru terutama sekali dalam konteks kebebasan bersuara negara kita. Okey, terima kasih Datuk Imam Hizam Ibrahim atas pandangan yang diberikan. Selamat berjuang di parlimen dan kita menantikan kehebatan hujah artikulasi Datuk Imam Hizam sebagai ahli parlimen muda di sidang Dewan Rakyat ke-13. Kita rehat sekali lagi. Selepas ini kita bersama Profesor Madya Dr. Siva Murugan. Ramai yang beranggapan sesi Parlimen ke-13 ini bakal
dilihat sebagai medan untuk mengembalikan semula hujah-hujah isu berkaitan dengan pencukaian barangan dan juga perkhidmatan GST misalnya pasti menjadi tumpuan kerana sudah ditangguhkan beberapa kali pelaksanaannya sejak setahun yang lalu. Isu berkaitan dengan hak pribumi dan juga hak rakan-rakan di Sabah dan Sarawak mendapatkan infrastruktur yang sejajar dengan apa yang dinikmati di semenanjung Malaysia. Tragedi Bot Karam, stadium runtuh, jambatan runtuh dan sebagainya pastinya hangat selain daripada isu penambahbaikan sistem pilihan raya. Jadi kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Siva Murugan. Dr. Siva? Ya, nanti. Doktor, apakah yang mungkin menjadi tumpuan sidang parlimen dan ingin dilihat dihujahkan, dibicarakan, didebatkan secara tuntas oleh setiap ahli parlimen pada sidang bermula 24 Jun ini? Saya percaya banyak isu-isu semasa akan disentuh oleh ahli-ahli parlimen. Tapi lebih daripada itu, isu yang besar yang perlu dibincangkan juga adalah persempadan semula kawasan parlimen yang saya rasakan merupakan salah satu isu yang wajar mendapat pertimbangan daripada ahli-ahli dewan. Di samping banyak telah diperkatakan tentang kedudukan SPR yang akan diletakkan bawah parlimen. Sejauh manakah jawatan-kuasa parlimen itu dapat memainkan peranan dalam konteks itu, saya rasakan itu juga merupakan isu yang besar. Itu juga dengan Suruhanjaya bebas aduan dan juga yang berkaitan dengan salah laku polis yang dicanggah oleh beberapa pihak apabila wujudnya Suruhanjaya Integriti yang melihat kepada penguatkuasaan, apakah itu juga merupakan salah satu isu yang perlu dibincangkan supaya mendapat penjelasan yang terbaik. Tapi dalam konteks perbincangan isu, saya percaya yang penting adalah masing-masing perlu memahami undang-undang, peraturan, perlembagaan sebagai teras. Jadi kesemua itu perlu diperincikan, dirungkai sebaik mungkin supaya apa saja yang dibincangkan dalam konteks isu-isu besar, ia harus dibungkai dengan peraturan undang-undang supaya ia tidak disalah pakai dalam sesuatu konteks. Ya, tentang isu berkaitan dengan salah laku polis dan sebagainya, rekomendasi terhadap isu sebegini bukanlah perkara baru. Sudah ada jawatankuasa sebelum ini. Royal Commission Suruhanjaya Diraja sudah dibentuk ketika satu isu berlaku pada ketika Tun Abdul Hamid Badawi menjadi Perdana Menteri. Dan sekali lagi pada kali ini apabila banyak kes-kes berlaku, ditimbulkan semula, diwujudkan Suruhanjaya Diraja sedangkan rekomendasi yang lalu sudah pun diberi tetapi tidak dilaksanakan. Adakah ini kita akan melihat banyak sekali isu-isu akan kataupun bersilih ganti tetapi tidak ditangani secara serius dan jawatankuasa baru dilantik dan akhirnya berulang semula? Saya rasakan yang wujud percanggahan di sini adalah pembentukan peranan EAIC iaitu Suruhanjaya Integriti, penguatkuasaan dengan IPCMC iaitu Suruhanjaya Bebas Aduan dan juga salah laku polis di mana wujud pertikaian pandangan dalam kalangan beberapa pihak termasuk parti kerajaan dan juga parti pembangkang. Jadi dalam konteks ini saya rasakan tidak memerlukan satu jawatankuasa baru, Suruhanjaya baru, tetapi sejauh manakah keberkesanan dan juga penambahbaikan boleh dilakukan ke atas Suruhanjaya yang sudah wujud. Jadi dalam konteks ini yang diperlukan adalah walaupun mempunyai fahaman politik yang berbeza, di manakah kita boleh mencari satu titik keseimbangan yang memberikan suasana menang-menang kepada kesemua pihak agar kita tidak hanya menumbuhkan lebih banyak Suruhanjaya tetapi tidak wujud satu penambahbaikan ataupun tidak dilihat secara berterusan ke atas peranan-peranan yang kurang signifikan sehingga dipersoalkan. Ya. Tentang kedaulatan dan juga isu keselamatan pastinya menjadi tumpuan juga. Insiden pencerobohan di Lahad Datu dan juga pesisir Timur Laut Sabah dan juga Suruhanjaya IC yang sedang berlangsung pada ketika Suruhanjaya RCI tentang isu IC ni, tentang isu ataupun pendatang asing dan sebagainya. Jadi mungkin ini juga menjadi tumpuan pada pandangan Dr. Siva? Ya, saya rasa isu security merupakan salah satu isu besar yang perlu diperbincangkan oleh ahli dewan, memandangkan isu itu terutamanya isu pencerobohan sempadan yang berlaku beberapa minggu sebelum pilihan raya dan tidak dapat diperdebatkan dalam sidang sebelum ini. Bermakna isu security, isu keselamatan harus dibincangkan secara mendalam, perincian harus dilihat supaya pihak berwajib tahu di manakah asas kuasa peraturan yang ada dan juga masyarakat sendiri memahami soal-soal security kerana dalam konteks dewan itu perbincangan itu mestilah perbincangan yang
melihat secara menyeluruh, bukannya bersifat emosional, tetapi di manakah titik rasional praktikal yang membolehkan masyarakat di luar Dewan itu memahami perbincangan asas kepada nilai security ataupun keselamatan ini. Kita tidak mahu melihat wujud percanggahan di dalam Dewan sehingga menyebabkan masyarakat di luar juga menjadi keliru, tapi harus dilahirkan, harus dizahirkan pemahaman yang menyeluruh kepada semua. Doktor, inilah cabarannya pada hari ini kerana masyarakat ingin sesuatu penyelesaian atau mahu melihat sesuatu perkara atau isu itu diselesaikan dalam jangka masa yang secepat mungkin dan juga lebih efisien pada pada hari ini. Bagaimana prosedur dan juga peraturan-peraturan perbahasan di Dewan Rakyat itu dapat dijambatankan dengan kemahuan rakyat daripada hari ini yang kemahuannya mahu lebih pantas dan sebagainya. Bagaimana Dewan Rakyat ataupun perbincangan perdebatan di Parlimen dapat bergerak seiring dengan kemahuan dan juga getar vibrannya rakyat di pada hari ini, Doktor? Saya rasakan ahli Dewan harus menjadi contoh kepada masyarakat di luar. Jadi untuk menjadi contoh, mereka harus mempunyai fakta-fakta yang kukuh, yang membolehkan perdebatan yang berlaku dalam Dewan itu tidak bersifat emosional semata-mata untuk meraih sokongan para penyokong. Tetapi lebih daripada itu, jika secukupnya ilmu ke atas sesuatu isu itu ada, ia boleh diperdebatkan secara berhemah dan kemudiannya itu boleh diterjemahkan menjadi satu dasar yang mantap dan kukuh. Dan saya percaya dalam konteks mahu menjelaskan, dalam memberikan satu perincian ke atas sesuatu dasar ataupun isu yang dibawa, soal prosedur, undang-undang, peraturan harus diutamakan. Jadi ahli Dewan harus menjadi contoh kepada yang luar supaya yang luar memahami bahawa inilah mereka bentuk acuan yang ada dalam konteks Dewan kita, dan mereka juga harus memahami bahawa inilah keterbatasan ataupun had-had yang ada. Dan dalam konteks kita mau melahirkan satu perjalanan yang efisien, yang cekap, yang baik, sudah pasti ada yang suatu boleh dilakukan dalam jangka masa pendek, satu yang boleh dilakukan dalam jangka masa panjang. Jadi kesemua itu harus diperjelaskan supaya masyarakat memahami secara keseluruhan inilah peranan ahli-ahli Dewan dalam konteks Parlimen yang ada dalam negara kita. Mereka bukan sekadar untuk menyelesaikan isu elektrik, air, jalan semata-mata, tapi lebih daripada itu dalam konteks makro mereka merupakan yang menjadi tunjang kepada pelaksanaan pemantauan dasar-dasar yang membolehkan hala tuju dalam masa depan negara terpelihara dan ditentukan sebaik mungkin. Okey, terima kasih Prof. Madya Dr. Siva Morgan atas pandangan yang diberikan. Kita akan panggil Dr. Siva jika ada kesempatan turun ke Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Wan Saiful Wan Jan, terima kasih kepada Dato' Imam Hizam Ibrahim, terima kasih kepada Zulfitri, dan sedikit maklumat, sidang Parlimen akan bermula pada 24 Jun ini. Pastinya kita akan melihat 222 ahli Parlimen akan mengambil tempat mengangkat sumpah di hadapan Speaker Dewan Rakyat, dan Speaker Dewan Rakyat yang sedia ada, Datuk Pandikar Amin Mulia, akan terus berada di kedudukan beliau sehinggalah speaker baru dilantik oleh pihak Parlimen. Jika kita akan terus meneliti dan mungkin kita akan membahas secara langsung, kita akan membincangkan perkara ini menjelang 24 Jun nanti. Terima kasih kepada anda semua. Jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke segala platform yang kami sediakan, dan jangan lupa melayari awani.com untuk mendapatkan liputan terkini dalam dan juga luar negara. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Dia kan kata nak buat live feed.